Wala haula wala, terima kasih kepada Puan Syakira, Puan Khadijah daripada Bakib yang tidak jemu-jemu untuk menjemput saya. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang sudi untuk melapangkan masa untuk mengikuti tafsir surah An-Naml ayat 36 hingga 40. An-Naml ayat 36 hingga 40. Iaitulah kesinambungan daripada siri yang lepas. Apa yang akan berlaku antara ayat 36 hingga 40 adalah membabitkan peta berikut. Cuba sedaya upaya untuk faham perjalanan dari Palestin ke Yaman. Okey. Kita semua dah belajar perjalanan Hudhud dari Palestin ke Sabak di Yaman. Kita juga telah belajar bagaimana Hudhud telah pulang semula ke Palestin untuk mengemukakan laporan rasmi kepada rajanya Nabi Sulaiman tentang kerajaan Sabak dan wanita yang memerintah kerajaan tersebut. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana Hudhud telah diperintahkan untuk bawa surat Nabi Sulaiman dari Palestin kepada kerajaan Sabak. Lalu jatuhlah surat tersebut kepada Malikatus Sabak. Lalu kita juga telah belajar pada minggu lepas apa yang telah dilaporkan oleh Hudhud secara detail tentang mesyuarat yang berlangsung antara Malikatus Sabak dengan menteri-menterinya. Apa yang akan berlaku hari ini adalah utusan Malikatus Sabak telah, rasanya salah nak panah tu. Utusan Malikatus Sabak telah dihantar ke Palestin untuk membawa hadiah. Kerana Malikatus Sabak memilih untuk tidak berkonfrontasi, tetapi memilih untuk tunggu dan lihat siapa Sulaiman yang sebenar. Lalu memang salah lah nak panah tu. Lalu apabila utusan-utusan daripada Malikatus Sabak membawa hadiah yang lumayan, yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman, Malikatus Sabak mahu menguji siapa Sulaiman. Kalau dia Nabi, dia takkan terima hadiah. Kalau dia raja yang berperang untuk mengumpulkan harta, dia pasti menerima hadiah. Lalu hasil laporan utusan daripada Malikatus Sabak yang diutuskan ke Palestin, laporan itu sampai kepada Malikatus Sabak, dan cerita itu kita akan masuk sebentar lagi, iaitulah Nabi Sulaiman menolak mentah-mentah. Aku tidak perlukan harta kamu. Dan nanti insya-Allah tuan-tuan akan tahu kesinambungan cerita ini, iaitulah Malikatus Sabak sendiri, memang anak panah ni buat hal. Malikatus Sabak daripada Yaman pergi ke Palestin. Ya, dia sendiri akan pergi, dan kemudiannya sebelum dia sampai ada sesuatu telah dilakukan oleh bala tentera Nabi Sulaiman kepada arasnya. Okey, it's okay. Kita akan pergi slow-slow insya-Allah ayat yang berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir sahaja. Tadabbur. Pernah dengar perkataan tadabbur? Tadabbur ni dia tak berlaku dalam sisi macam ni. Tadabbur ni tuan-puan balik baca sendiri. Maksudnya sekarang anda akan tahu apa makna kalimah-kalimah ni dalam bahasa Arab. Itu tafsir. Dia macam kita kopek kulit pisang tu. Tapi anda tak makan lagi. Anda makan pisang tu, anda menikmati kemanisan pisang tu, durian tu, yang tu namanya tadabbur. So sesi ini adalah sesi anda dikupas kulit, maknanya ku tahu sekarang apa maknanya dalam bahasa Melayu. Tetapi cadangan saya sebelum tidur, carilah masa baca balik ayat-ayat yang kita lalu ni, kerana pada waktu itu ia sudah namanya tadabbur. Tadabbur maknanya apa? Anda cuba sedaya upaya meyakini ayat ini ditujukan pada anda dan bukan pada orang lain. Setiap ayat-ayat Allah ini walaupun bercerita tentang Sulaiman, Malikatus Sabak, Allah mahu berbicara kepada saya sebenarnya. Saya ada masalah sebenarnya, dan Allah mahu memberitahu saya masalah saya yang sebenar, dan Allah mahu mengemukakan penyelesaian. Ini namanya tadabbur. So kita ada beza antara tafsir dan tadabbur. Tafsir soal bahasa,
tafsir soal apa orang-orang dahulu kata dalam bahasa Arab, apa makna kalimah ini. Tetapi tadabbur adalah perbuatan hati yang cuba menghayati. Ada nama hayati kat sini? Hayati. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Apabila utusan itu sampai kepada Sulaiman membawa hadiah-hadiah yang lumayan dari Sabak, Sulaiman telah respon kepada mereka. Kemungkinan mereka berkata, "Tuanku Raja Sulaiman, ini hadiah yang begitu lumayan, kami bawa dengan penuh keberatan. Kami tidak pernah berikan kepada sesiapa, mana-mana raja, semewah harta dan hadiah ini, ia hanya untuk tuanku daripada permaisuri kami, permaisuri Sabak. Silakan tuanku, terimalah seadanya daripada kami." Nabi Sulaiman bila melihat mereka membawa harta-harta tersebut, kita tidak diberitahu ya apa yang dibawa. Tapi just bayangkan sahaja, Allah mahu anda just raihkan akal anda untuk membayangkan betapa besarnya khazanah kerajaan Sabak diberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba utusan-utusan ini terkejut apabila Nabi Sulaiman memberikan respon, "Atumiddunani bimalin." Kamu mahu mengembangkan kerajaanku, kamu mahu menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, kamu mahu beri apa yang ramai manusia suka, namanya duit, namanya emas, namanya perak, lalu dengan menerima upah tersebut, bayaran tersebut, rasuah tersebut, maka aku kendurkan perjuanganku. Jangan harap aku akan bertindak sedemikian. Kalian salah faham suratku. Kalian sebenarnya belum mengenaliku. Kalau kalian baca elok-elok surat tersebut, apa yang ku kata? Aku mahu kalian jangan sombong dan datang kepadaku dalam keadaan menyerah diri. Ni apa hal ni? Datang dengan apa ke benda ni? Aku tak perlukan ini semua. Allah beri kepadaku. Tengok dia memperkenalkan Allah. Bijak Nabi Sulaiman. Dia tak kata, aku ada harta lebih banyak daripada korang, tahu tak? Dah. Ini orang yang bukan ada penyakit korun. Dia merendah diri, dia sebut, Allah, kau tak nampak ke Allah, Tuhan yang Esa, memberikan kepada kita orang, memberikan kepada aku, sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang Tuhan kurniakan kepada kalian. Lihat ya. Sulaiman tidak menunjukkan unsur-unsur cemburu. Kalau dia cemburu, dia akan kata, Allah anugerahkan saya sesuatu lebih baik daripada apa yang korang ada. Tetapi perhatikan bahasa Nabi Sulaiman. Allah kurniakan kepada saya sesuatu lebih baik daripada apa yang Allah kurniakan kepada anda. Saya tidak pasti anda faham ke tidak. Tetapi maksudnya, apa yang korang ada Allah beri. Apa yang saya ada Allah beri. Tapi Allah beri lebih daripada apa yang Allah beri pada anda. Maknanya bila anda tengok orang lain dapat kereta baru, anda kata Allah yang beri pada dia. Lalu di mana akan muncul penyakit cemburu, hasad, dengki? Kalau anda yakin memang rezeki dia Allah beri, bila Allah beri Allah uji dia. Allah menilai kamu ucap alhamdulillah ke tidak. So ini urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian ni memang jenis berbangga-bangga dengan hadiah, harta yang banyak. Ini peradaban kalian. Ini bukan peradaban kami orang-orang Islam. Peradaban kami bukan materialistik. Kami bukan berperang untuk mengumpulkan harta. Kami berperang untuk menyebarkan tauhid Allah yang Esa.
Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah mengajar kita satu perkara. Apa makna kaya dan berbangga dengan kekayaan kalau tidak beriman kepada Allah? Kerana orang yang tidak beriman tetapi kaya dan raya, dia tidak bahagia sebenarnya. Ini contoh tadabbur bila saya baca ayat ni. Nabi Sulaiman seolah-olah muncul di hadapan anda nak wayak. Kita kerja di Petronas untuk kaya insya-Allah. Semua kita kena kaya, kena jadi umat Islam yang kaya. Tetapi pada masa yang sama, kita kena sedaya upaya di sebalik menambah pendapatan. Kita kena tanya diri kita, adakah kita ini semakin kuat iman kepada Allah? Adakah solat zuhur kita sebentar lagi semakin khusyuk ke tidak? Bimbang. Kita kalau semakin kaya tetapi tidak semakin bertambah hidayah, apalah beza kita dengan kaum Sabak? Baik. Kemudian kita bergerak kepada ayat yang kedua. Dia ada 5 ayat lebih kurang, 36 hingga 40. Lalu Nabi Sulaiman pun bertitah. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Nabi Sulaiman berkata kepada utusan-utusan ini, pulanglah kalian kepada Malikatus Saba and the gang. Pulang kalian kepada kerajaan kamu semua. Aku tidak memerlukan harta benda ini semua. Dan sampaikan berita berikut. Bahawasanya kami pasti tiada lagi keraguan akan datang kepada kalian dengan junud, bala tentera yang la qibala lahum, yang kamu tak ada pengalaman berdepan dengan bala tentera ini. Kenapa ya? Kerana kalian tidak faham siapa bala tentera aku. Bala tentera aku jin antaranya. Maka tidak ada manusia pernah bertempur dengan pasukanku. La qibala lahum, kalian tidak boleh untuk menghadapi kami. Wala nukhrijannahum minha adillah, dan kami akan keluarkan kalian daripada tanah Sabak karena kalian menyebarkan fahaman syirik, menyembah matahari. Dan ini bukan perkara yang sepatutnya dilakukan atas muka bumi Allah. Dan kami akan keluarkan kalian dari tanah Sabak dalam keadaan hina, dalam keadaan menjadi tawanan kepada kami, melainkan kalian memilih untuk beriman. Kalau anda ingat lagi ya, dalam minggu lepas, ucapan Malikatus Saba adalah innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Maknanya Malikatus Saba pernah berkata, kita jangan berperang dengan Nabi Sulaiman, kerana raja-raja mana-mana bila berperang, bila mereka menang ke atas kita, mereka akan menukar penduduk-penduduk negeri kita menjadi hina. Mereka akan melakukan kerosakan dan mereka akan menukar penduduk negara ini menjadi adillah. Sebut ramai-ramai. Adillah. Adillah ni maknanya hina, tiada kedudukan. Perkataan adillah telah diucapkan oleh Malikatus Saba. Tiba-tiba sekarang Nabi Sulaiman menuturkan perkataan beliau. Masih ingat apa yang telah dilaporkan oleh burung hudhud? Iaitulah hasil mesyuarat Malikatus Saba dan dibentangkan kepada Nabi Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman menggunakan wording Malikatus Saba. Malikatus Saba tidak pernah menyadari perkataan yang menggerunkan dari mulutnya telah dirakamkan oleh SB Nabi Sulaiman. Malikatus Saba melihat Nabi Sulaiman dengan rasa gerun, di mana kemungkinan besar Sulaiman akan menukar penduduk negara ini kepada hina. Maka jangan berperang. Tiba-tiba ucapan Malikatus Saba ini telah dijadikan ucapan Nabi Sulaiman kepada Malikatus Saba. Maknanya apa? Kecut perutlah Malikatus Saba. Dahlah dia wanita. Mana dia tahu ucapan saya ni? Sebab utusan-utusan ni bila patah balik ke Sabak, pasti dia melaporkan sebiji
apa yang telah dititahkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi sentaplah Malikatus Saba. Aku dah lah gerun pada dia. Kebimbangan aku, dia akan tukar penduduk kita ni jadi hina dina. Tiba-tiba ucapan terbarunya memang nak menukar penduduk kita jadi hina dina. Kecuk perutlah Malikatus Saba. Kerana bagaimana ucapannya yang sangat menunjukkan kegerunan telah bocor ke tangan musuh. Badui terima kasih Hudhud kerana melaporkan dengan amanah 100%, bukan ucapan panjang petik yang pendek. Itu tidak berakhlak. So Hudhud melaporkan sepenuhnya laporan daripada Malikatus Saba. Dia punya minit mesyuarat in details. So Nabi Sulaiman ambil wording Malikatus Saba untuk menggerunkan kembali dia. Ini propaganda. Turhibu nabihi adu wallahi wa adu wakum. Dalam peperangan dikenal ada propaganda. Al-harbu khidah, untuk menggerunkan musuh. Kita guna bahasa dia macam apa yang dilakukan oleh Brigad Qassam. Dia punya propaganda, dia penetrate satelit Israel. Dia masukkan program dia, nasyid lagu tentang Hamas, tapi dalam bahasa Tel Aviv, bahasa Israel. Mana tak gerun, tak kecut perut. Pasukan Israel, mereka melancarkan propaganda dalam bahasa orang Israel. Kemudian kita bergerak kepada ayat seterusnya. Okey, ayat tadi kedatangan utusan daripada Sabak. So bila datang utusan tu, ini menunjukkan Hudhud benar ke salah. Bila utusan daripada kerajaan Sabak sampai ke Palestin bawa hadiah, ini membuktikan depan mata Nabi Sulaiman, Hudhud telah benar. Okey, Hudhud telah benar. Dan bila Nabi Sulaiman memerintahkan mereka kembali ke Sabak, aku tak perlukan hadiah kalian. Tiba-tiba ayat ni berbicara tentang mesyuarat tergempar untuk menyambut kedatangan Malikatus Sabak. Fikirkan sekejap. Kenapa cepat dan drastik ya pergerakan ayat Quran? Ayat tadi, korang balik. Aku tak perlukan hadiah korang. Tamadun aku bukan tamadun kumpul harta. It is not our attitude. Okey. Tiba-tiba ayat ni dia buat mesyuarat. Depa ni sampai belum kat Sabak? Sebab ayat ni menunjukkan diorang bukan setakat dah sampai Sabak. Bahkan laporannya dibentangkan kepada Malikatus Sabak, menyebabkan Malikatus Sabak memutuskan untuk datang sendiri dengan menteri-menterinya ke Palestin. Soalannya adalah, kenapa gerakan ayat Quran begitu drastik? Allah nak beri ruang kepada anda berfikir sendiri. Anda boleh cantumkan between the dot. Allah raikan unsur khayalan anda. Ayat tadi, mereka pulang, diarahkan pulang. Maka faham-faham sendiri, buat apa Allah Ta'ala nak cerita apa berlaku dalam perjalanan diorang? So bayangkan mereka pulang ke Sabak jauh. Dan bayang-bayang sendiri, faham-faham sendiri laporan apa yang dikemukakan kepada Malikatus Sabak. Allah tak perlu detailkan. Ini Quran. Bukan buku cerita sejarah. Bukan novel. So bayang sendiri mereka melaporkan, dan cuba bayang sendiri perasaan Malikatus Sabak. Dia benar-benar seorang Nabi. Bukan komander pengumpul harta benda. Lalu kita perlu pergi menyerah diri. Jangan berperang dengan orang seperti ini. Kita perlu pergi kerana dia sedang mengancam kita untuk menakluk negara kita. Kita perlu pergi menyerah diri. Soalan. Malikatus Sabak, menteri-menteri sekarang sedang bergerak menuju ke Palestin untuk menyerah diri dan kerajaannya. Matahari jaga kerajaan korang daripada serangan Nabi Sulaiman. Morally defeated. Secara moral yang mereka dah kalah. Agama syirik sudah kalah. Karena matahari terbukti di hadapan mata menteri dan rakyat jelata tidak boleh untuk mempertahankan negara mereka. Jadi mereka sekarang sedang bergerak pergi ke Palestin, ke Baitul Maqdis. So dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman meyakini dia boleh jadi Nabi Sulaiman ada SB namanya Hudhud, sekali lagi mainkan peranan. Tuanku, mereka sudah 100 km ke depan.
Tuanku, mereka tinggal lagi 50 km nak sampai ke Baitul Maqdis. We need to do something maybe. Dia boleh jadi laporan hud sekali lagi. Boleh jadi laporan jin. Ini semua adalah polis-polis Nabi Sulaiman sepanjang laluan lebuh raya. Mereka akan ada kontak. Tetapi boleh jadi tak ada seseorang pun beritahu Nabi Sulaiman yang mereka sudah dalam yang boleh menekan arash. Okey, arash. Masih ingat ucapan hud-hud? Bu, arashnya besar, agung hud-hudnya. I need to do something with that arash. Kerana arash itu diangkat-angkat untuk mengagungkan Malikatus Saba ke seluruh negara. Arash itu boleh jadi bertatahkan emas dan permata, lu'lu' dan marjan. Sudah pasti arash itu berat dan agung, berkilauan. Selepas Allah cipta langit dan bumi, maka Allah memantau perbuatan hamba-hambanya dan makhluknya. Maka perkataan yang digunakan arshillah, arash Allah. Pusat pemerintahan kalau dalam bahasa kita. Pusat pemantauan dalam bahasa kita. Dan ia juga beban, berat. Kerana kiamat nanti, hari akhirat nanti, di pada mahsyar nanti, Allah Azza wa Jalla sebut, arash akan dipikul dengan berat dan beban oleh 8. Ada mentafsirkan 8 malaikat, ada yang mentafsirkan 8 saf malaikat. Berat dan beban turun. Wallahu a'lam. Jadi bila ada perkataan arash, dia menunjukkan berat dan beban, dan ia adalah satu tempat yang hanya rada masa dia akan uji tentera dia. Dia nak tengok siapa yang aktif. Dia nak tengok siapa yang benar-benar nak ambil inisiatif. Saya nak tengok siapa kalangan kamu yang boleh memindahkan arash Malikatus Saba. Siapa orang pertama angkat tangan, maybe dia orang yang paling berinisiatif. Ada orang cuba menyembunyikan diri daripada pemimpin mesyuarat tersebut. Tak nak, jangan saya. Kerana ia beban. So kadang-kadang pemimpin yang bernama Nabi Sulaiman, dia mahu menguji, dia mahu test tenteranya. Lalu perkataan arash ini, saya nak anda fikir sekejap. Kenapa daripada banyak-banyak benda yang ada pada Malikatus Saba, hartanya, kehebatannya, dan dia tu sendiri, kenapa arash dia yang Nabi Sulaiman mahu supaya dipindahkan sebelum mereka sampai? Cuba fikir sekejap. Quran ni dia bila kita baca, kita kena fikir. Baru rasa keindahannya. Pertama sekali, ini dipanggil tadabbur. Bila kita ulang balik ayat tu, kita fikir sekejap, kenapa Nabi Sulaiman nak sangat arash? Nabi Sulaiman memang arash dia tak cantik. Sudah nak curi arash orang lain. Dah. Pertama, bila nama arash, ia adalah tempat yang dikawal dengan sangat ketat oleh pasukan komando yang paling terlatih. Apatah lagi anda nak meninggalkan negara anda. Arash yang dibawa, ditunjuk-tunjuk kepada rakyat jelata, pasti disimpan di tempat yang paling selamat berlapis-lapis. Dikunci bukan dengan satu mangga. Dikawal bukan oleh 10-20 orang komando. Sebab namanya arash, emas, segala rahsia ada di situ. Jadi Nabi Sulaiman nak ajar apa pada Balqis? Bagi tahu saya. Bayangkan Balqis sampai sekejap lagi, minggu depan kita akan bawa cerita tu. Dia ada mendapati ada arash dia. Macam arash dia. Agaknya apa yang Nabi Sulaiman punya plan untuk tarbiyah Malikatus Saba. Tak apalah, saya beri nampaknya ya. Saya beri. Pertama, Nabi Sulaiman nak ajar, kau nak sembunyikan apa? Kau nak sembunyikan apa? Tuhan yang sebenar akan keluarkan segala yang kau sembunyikan. Kau nak sembunyikan arash kau, kami akan tunjukkan Tuhan yang sebenar. Dia boleh mengeluarkan apa jua di balik bilik yang terlindung. Dia boleh keluarkan. Saya harap anda masih ingat ucapan hud-hud. Dia ada sebut perkataan khabu'u. Kenapa senyap belakang ni? Macam tak pernah dengar kuliah tu.
Kan saya kata, Hud-Hud melaporkan di hujung ucapannya Allah. Kenapa mereka tak sembah Allah? Allah kan mengeluarkan segala sesuatu daripada tempat yang tertutup. Di langit namanya hujan, di bumi namanya air. Hud-Hud ada kelebihan. Dia boleh nampak air di bawah benda yang namanya pasir. Allah boleh keluarkan. Ini kata Hud-Hud. Dan Sulaiman sedang membenarkan kata-kata Hud-Hud. Bawa benda yang disembunyikan, keluarkan. Ini kekuasaan Allah. Allah boleh keluarkan benda yang kamu jaga dengan rapi, simpan dengan rahsia. Sebab itu wanita yang bernama Zulaikha atau Imaratul Aziz, dia memang nak sembunyikan betul-betul dia punya projek quote in quote. Apa yang cuba dia nak buat kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Dia kunci pintu. Dia tutup rapat-rapat. Dia nak projeknya berjaya. Na'udzubillah. Tengok-tengok ceritanya telah dirakamkan sampai hari kiamat. Namanya ayat Quran. Mudah je Allah dedah macam tu. Tapi Allah Maha bijaksana. Dia tak sebut nama. Dia tak aibkan individu. Kita je sebut nama Zulaikha. Macamlah kita hidup zaman tu. Dan kita tahu nama dia Zulaikha. Wallahu'alam lah nama dia. Tapi Allah tak sebut nama. Allah tak aibkan individu. Dia buat salah. Kita boleh jadi buat salah. Kita boleh jadi masuk dalam ayat tu. Sebab tu Allah tak sebut nama. Boleh jadi kita masuk dalam ayat tu. Kita plan elok-elok. Kau jangan panggil lah mak ayah. Aku nak jumpa kau seorang je. Kalau boleh, kita dua je dating. Plan elok-elok, pak kantoi. Kantoi kat mana? Yaumatu belas sarair. Hari di mana segala rahsia akan didedahkan. Kau tak percaya? Tengok Arash Balkis. Dia sembunyi betul-betul. Dia cover elok-elok. Mana tak kecuk perut buat kali ke seterusnya. Malikatus Sabat nanti, bila melihat lagu mana dia mau buat pada Arash kahwin. Dia mau buat lagu mana weh? Teknologi apa dia mau guna? Kita letak 10,000 lebih komando. Dia mau buat lagu mana? Kita jaga molek 24 jam pagat. Lagu mana kamu boleh buat? Ini gede bel, concodek dia panggil. Yang kedua, di sini kita belajar satu perkara. Nabi Sulaiman dia faham Malikatus Sabak dan menteri sedang dalam perjalanan untuk menyerah diri. Menyerahkan kerajaannya. Dan dalam surat Nabi Sulaiman mahu, berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas kalau masih ingat, plan Nabi Sulaiman adalah mereka datang menyerahkan kerajaan. Muslimin tafsir yang pertama. Muslimin tafsir Ibnu Abbas adalah mereka masuk Islam. Lalu plan Nabi Sulaiman adalah, aku tak nak diorang masuk Islam kerana terpaksa. Aku nak mereka, pertama, alhamdulillah, mereka rupanya akhirnya tak bergantung kepada matahari. Itu dah kejayaan pertama. La ilaha dah berjaya. Illallah pula sekarang. An-nafyu wal ithbat. Maka bila kita dah pecahkan semua berhala, Ibrahim bijak, pecahkan semua berhala yang dianggap Tuhan, la ilaha sekarang, hancur lebur, dengan tangan kanan dia pecahkan. Kenapa dia tinggalkan yang paling besar? Kenapa Ibrahim tinggalkan yang paling besar? Dia ada sangkut kapak pada yang paling besar. Sebab nak membatalkan ketuhanan berhala, dan pada masa yang sama nak rakyat fikir ada yang lebih besar daripada kita yang dekat atas dunia ni. La ilaha illallah. Bijak Nabi Sulaiman. Jadi kita jangan hanya menyatakan agama kamu salah. Buktikan agama kita betul. Saya ulang. Jangan hanya beritahu agama kamu salah. Seperti matahari sembah, itu salah. Tetapi anda kena ada plan macam mana supaya dia melihat bukti kekuasaan Allah. Sebab Allah saja boleh pindahkan Arash ini ke Palestin sekelip mata. Maka if you cannot convince them, confuse them. Kalau kau tak boleh yakinkan diorang dengan Islam, kau buat diorang keliru dengan agama diorang. Lalu sekarang ini antara pengajaran yang indah. Biarkan mereka masuk Islam dengan bukti yang kita tunjukkan, bukan dengan paksaan. Dan satu perkara bila saya renung panjang, Allahu Akbar, berdasarkan kitab-kitab tafsir yang ada, Nabi Sulaiman nak Arash sebab Malikatus Sabak dalam perjalanan sebagai seorang yang bakal menjadi muslimah. Ini doa Nabi Sulaiman. Dia muslimah, satu kerajaan akan jadi muslim.
kita kena santuni dan layaninya sebagai seorang saudara. Maka dia tak boleh duduk di tempat biasa-biasa. Dia kena duduk di atas arasnya sendiri. Akhlak. Dia tetamu. Jangan biarkan duduk atas simen. Hanya kerana kita semua hamba Allah. Dia tu ada kedudukan. Kita hormati beliau. Kalau dia ada datuk, kita panggil dia datuk. Kalau dia YB, kita panggil dia YB. Hormat. Ini antara tafsiran kenapa Nabi Sulaiman mahukan arash. Supaya menghormati kedudukan Malikatus Saba. Mana tak lembut hati Malikatus Saba bila mereka hormati dia walaupun dia masih berstatus non-muslimah. Ini akhlak, tuan-tuan. Kemudian ya, satu perkara yang kita akan pelajari daripada ayat yang terakhir sebentar lagi lah saya akan sebutkan. Okay, sekarang apabila mesyuarat itu dikemukakan, maka yang pertama sekali mengemukakan keinginan adalah Ifrit. Pernah dengar nama Ifrit? Biasanya anda dengar kat mana? Bila orang kena rasuk. Qala Ifritum minal jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Ifrit berkata, dan Ifrit daripada pasukan jin. Ifrit daripada pasukan jin. Ini puak gedebe daripada jin. Mungkin tubuhnya, oh jangan bayanglah. Dia kata, ana, saya, tuanku saya. Agak mirip perangai moyangnya iblis. Ana khairum minhu. Tapi tak, ini Ifrit yang beriman, yang bertakwa. Sebab dia adalah ahli majlis syura Nabi Sulaiman. Mana mungkin ahli majlis syura orang yang tidak dipercayai. Memang bawah-bawah dia memang ada syaitan yang buat hal lah, itu biasalah. Tapi beliau adalah ketua yang diberikan kepercayaan. Tapi tak boleh nak dinafikan. Walaupun dia Ifrit, bertakwa, dia ada moyang ni namanya iblis. Iblis mungkin ada WhatsApp group dengan dia orang ni. Apa jua situasi, cuba tunjukkan kita ni lebih. Jangan biarkan manusia menunjukkan kelebihannya. Okey? Sentiasa tunjukkan kelebihan kita. Maka jin tunjukkan kelebihannya. Kami, bukan kami, saya akan datangkan kepada tuanku sebelum tuanku bangun daripada majlis ni pukul 2. 15 minit lagi. 15 minit lagi akan sampailah arash Malikatus Saba. Saya akan bawa arash Balqis sebelum tuanku baca tasbih kafarah. Dan tuanku jangan risau. Jangan risau. Saya faham tuanku menguji kami. Tuanku boleh buat sendiri sebenarnya. Tapi tuanku nak uji kami. Maka saya nak galas tanggungjawab itu. Bukan mudah ya nak lahirkan staf yang ada daya sukarelawan yang tinggi, inisiatif yang tinggi. Kecuali dia memang bekerja kerana Allah. Lalu dia kata, tuanku jangan risau saya, arash Malikatus Saba, saya tahu bebannya, saya tahu beratnya berdasarkan laporan Hudhud. Tapi saya ada dua kualiti. Pertama, saya ada qawi, saya ada kemampuan, saya tak perlukan 10 orang kawan saya boleh pikul seorang. Jangan risau tuanku, I can do that. Dan saya faham arash Malikatus Saba penuh dengan emas, penuh dengan seni yang indah. Kalau terjatuh satu emas boleh efek satu ukiran dan ia terlalu berharga. Tuanku jangan risau, saya orang yang amanah. Amin. Saya seorang yang sangat menjaga amanah ini. InsyaAllah tuanku akan dapati arash itu akan sampai dalam keadaan selamat, tidak terusik walau sedikit. Jadi ini adalah Ifrit yang Allah berikan kepada dia kelebihan. Allah beri kepada dia kelebihan. Lalu Nabi Sulaiman pun bila mendengar ucapan Ifrit, tiba-tiba kedengaran ada seorang lagi bersuara. Iaitulah seorang yang mempunyai ilmu. Lihat ya, kedudukan ilmu mengatasi kekuatan fizikal. Sesiapa menguasai ilmu, dia pemenang berbanding mereka yang hanya berbangga dengan kekuatan dan kepakaran fizikal. Ayat ini nak mengajar kelebihan ilmu. Tetapi ilmu daripada mana? Ilmu daripada Alkitab.
وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. Telah berkata seseorang yang pada sisinya ilmu tentang Alkitab. Okey. Alkitab di sini maknanya apa? Apa kitab yang turun kepada Nabi Sulaiman? Jawapannya tak ada. Nabi Sulaiman hanya mewarisi kitab Taurat daripada moyangnya Nabi Musa. Dan ayahnya kitab Zabur. Jadi dua kitab ini dikuasai oleh hamba Allah ini. Lalu dia kata, tuanku, saya menguasai Taurat dan Zabur, iaitulah ayah tuanku. Dan hasil daripada penguasaan saya kepada kitab ini, saya ada cara untuk mendatangkan kepada tuanku Aras Malikatus Sabak sebelum tuanku mengerdekkan matanya. Sebelum tuanku mengerdekkan mata tuanku. Cuba lawan mata dengan kawan sebelah. Berapa lama kita boleh tahan? 15 saat berkedip. Dan kita tak pernah kira pun berapa lama kita berkedip. Anda sedar tak anda berkedip? Anda tak akan sedar diri. Kerana yang mengawal minda pada sedar kita. Jadi pendek kata, sekelip mata dia boleh muncul di hadapan tuanku. Falamma ra'a, bila Sulaiman melihat mustaqarran indah, tiba-tiba muncul aras Balkis di sisinya, bukan jauh daripada dia, depan dia muncul. Beri perhatian sekejap. Lelaki ini, yang soleh ini, yang beriman ini, bila dia kata, saya akan bawa kepada tuanku sebelum tuanku mengerdekkan mata tuanku, tiba-tiba aras tu datang. Soalan saya, adakah lelaki ini selepas dia mengemukakan cadangannya, dia menunggu keizinan daripada tuanku Raja Sulaiman? Jawapannya tidak. Dia faham raja dia. I didn't have much time. Segera. Maka tuanku tak sempat kata, silakan. Saya memilih pandangan kamu, saya tak pilih pandangan Everest sebab dia lambat, sangat slow sikit. Saya nak pandangan kamu. Tak, dia tak tunggu pendapat dan persetujuan dan keizinan Nabi Sulaiman, dia terus berdoa. Inisiatif. Kita faham siapa kat atas tu orang yang paling sibuk. Kita terus berdoa pada Allah sebab memang tuanku nak aras. Sama dengan Hud. Tidak diarahkan pergi kepada Sabak, dia mengambil inisiatif. Lihat ya human resource bawah Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Sama ada pasukan burung maupun pasukan manusia. Tiba-tiba bila sampai kepada tuanku Nabi Sulaiman, lihat ucapan ini, dan apa salahnya kita hafal malam ni ya, bila balik cuba hafal. Anda datang kemari tiada traffic jam di MRR2 dan Duke. Ini luar biasa. Anda parking mahal di KLCC. Tiba-tiba ada orang sponsor anda. Alhamdulillah. Anda kena faham, ramai orang tumbang bila nikmatnya adalah nikmat kesenangan. Nikmat susah, bila kita sakit, bila anak kita sakit, bila isteri kita sakit, bila kita ada masalah kewangan, yang tu kita cepat ingat Allah. Tapi kalau nikmat benda senang, Allah beri potensi baru, Allah beri mukjizat baru, Allah beri mukjizat baru, yang ni manusia lupa. Kalau anda masih ingat, dah kali ketiga, ini kali ketiga Nabi Sulaiman berdoa. Sejak daripada saya kuliah dekat surau tu, saya dah sebut doa Nabi Sulaiman, Alhamdulillahilladzi faddalana. Yang kedua, dia doa untuk mayahnya, Rabbi auzi'ni, dan ini yang ketiga, iaitulah hadza min fadli Rabbi. Tolong hafal kalau ada kemampuan ya, supaya bila kita diuji dengan kesenangan, kita baca doa ini supaya Allah kekalkan kita dengan nikmat. Allah kekalkan nikmat itu dengan kita jadi hamba-Nya yang bersyukur. Hadza, follow saya. Min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Okay, maknanya lebih kurang, sesungguhnya kedatangan Arash Malikatus Sabak ini adalah mukjizat yang Allah, bukan aku punya upaya, wahai rakyat, wahai bala tenteraku. Ia adalah anugerah Allah kepadaku dan dia sedang mengujiku. Dapat kereta baru, ujian daripada Allah. Dapat anak baru, ia ujian daripada Allah. Dapat rumah baru, ia ujian daripada Allah. Bertambah follower anda di Facebook, itu ujian daripada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani, dan ini ujian yang berat. Ramai orang tumbang.
Adakah aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur? Dan barang siapa tengok, dia didik ahli mesyuarat dia. Bila Arash Balqis itu sampai, dia didik rakyatnya, menteri-menterinya. Sebab menteri-menteri ni biasa buat hal ni. Menteri-menteri ni biasa buat hal. Lalu dia kata, siapa yang bersyukur, dia punya kebaikan balik pada diri sendiri. Allah tak perlukan kesyukuran kita. Allah tak perlukan kesyukuran kita. Allah tidak bertambah kekuasaan bila semua orang atas muka bumi bersyukur. Kesyukuran itu adalah kebaikannya untuk kita. Sebab dia melahirkan fikiran positif. Tetapi barang siapa kufur, Allah tidak terjejas dengan kekufuran manusia. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, soalan, siapakah lelaki ini? Saya tak dengar suara anda. Bagus. Ini menunjukkan dia datang kuliah. Wallahu a'lam adalah jawapan yang paling beradab. Bukan jawapan yang paling tepat. Jawapan yang paling beradab. Sebab ada mufassir, sejarawan mengkaji. Tetapi mereka beradab. Mereka kata wallahu a'lam. Ada yang kata Asif bin Barkhiyah, seorang ulama Bani Israel, tapi mereka kata wallahu a'lam. Ada yang kata Nabi Khidir. Nabi Khidir, tapi wallahu a'lam. Ada yang kata Malaikat Jibril. Mereka kata wallahu a'lam. Macam-macam nama keluar. Tetapi tiada bukti. Maka dalam hal ini kita kena pegang satu prinsip, Allah ada sebab tak nak sebut nama. Allah ada hikmah tak nak sebut nama supaya kita yakin kalau kita pun kuat baca Quran, kita pun Allah akan beri kepada kita ilmu. Sebab hamba Allah ni kuat membaca Taurat. Lalu Allah tundukkan kepadanya satu jenis ilmu. Daripada ilmu yang diajar daripada Alkitab. Mungkin ilmu tentang, tak tahu, Wallahu'alam. Yang jelas dan pasti, doa ini telah dimustajabkan Allah dengan pantas. Tapi tahukah anda, saya memilih untuk berpandangan. Tapi Wallahu'alam di hujungnya. Lelaki ini berdasarkan pandangan tiga orang ulama ini. Pertama, Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua adalah dua ulama yang memetik daripada Mujahid, iaitu tabi'in satu zaman dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. So kita ada asas, iaitu asasnya adalah lughah, bahasa Quran. So Mujahid kata dipetik daripada Al-Imam Ar-Razi dan disokong oleh Fadl Hasan Abbas dan Hamka. Mana saudara Syah? Sahabat saya, penulis Hamka. Hamka pun mengatakan lelaki ini kalau berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, dia Nabi Sulaiman. Yang berdoa Arash tiba-tiba muncul, Nabi Sulaiman. Maknanya apa? Siapa yang boleh datangkan Arash Balqis dengan cepat? Saya, tuanku Ifrit. Saya boleh datangkan sebelum tuanku bangun daripada kursi tuanku. Oh, kamu ya? Aku boleh buat lagi cepat daripada engkau. Ya Allah, dia pun berdoa. Tiba-tiba muncul. Tapi Allah tak sebut Sulaiman. Allah sebut kualiti Nabi Sulaiman. Sebab beritahu saya, siapa yang lebih tahu pasal Taurat dan Zabur kalau bukan Nabi Sulaiman? Siapa yang lebih tahu ilmun minal kitab kalau bukan Nabi? Ini hujah yang pertama. Hujah yang kedua, Nabi Sulaiman selepas mendengar semut berkata-kata, dia memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah, kuatkan aku untuk bersyukur. Nah, ini bukti. Dia terus bersyukur. Jadi, kita boleh pelajari sesuatu. Bila bos boleh buat dengan mudah, berdoa. Tapi kenapa dia minta pandangan? Sama dengan Malikatul Sabak. Dia boleh buat putusan, tapi dia minta pandangan. So, model yang baik daripada kedua-duanya sekali. Jadi, tuan-tuan, ada 5 minit lagi, ada soalan? Boleh tanya kalau ada soalan. Tak ada? Kalau tidak ada, jadi saya berhenti setakat itu dahulu. Saya harap malam ini ataupun sebelum tidur, tuan-tuan bacalah semula ayat 46, ayat 36 hingga 40. Kerana percayalah, anda akan melihat setiap ayat sebenarnya ditujukan kepada anda. Itu namanya tadabbur.
Apa yang anda dengar sekarang adalah tafsiran untuk memahami perkataan-perkataan. Tetapi tadabbur adalah perbuatan anda yang hanya bersaksikan Allah Azza wa Jalla. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.